Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa usalli wa usallim ala hadzal nabiyil karim نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأعزة، إخوة الإيمان، أعزكم الله. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Biiznillah, ikhwatul iman, ikhwatu fid din, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, penjaga alam, pencipta alam, pemilik alam, pengurus alam, yang memberi rezeki kepada alam dan tuan kepada alam ini. Alhamdulillah, dia izinkan kita dalam satu pertemuan di pertemuan maya ini bersama pada waktu Sabtu malam minggu, bersama dengan hujan gerimis, kata seorang yang kita kenali, hujan yang turun bagaikan mutiara. Nanti rojok sendirilah. Allah yarham Datuk Haji Sudirman Haji Arsyad. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kita menyambung perbahasan kita yang kita ambil daripada Maram binti Saleh Al-Atiyah. Kita menumpang ilmu dia, kita menumpang semangat dia. Maram binti Saleh Al-Atiyah. Setelah kita tengok bagaimana dia memberi penjelasan di manakah kekuatan seorang wanita dalam hidup, pada waktu ini dia menjelaskan kepada kita apabila seorang wanita itu dia telah membekalkan diri dia dengan perkara-perkara yang disebut sebelum ini. Kalau antum masih ingat, 10 perkara dia sebut itu. Saya sebutnya awal, iaitu dia minta pada para wanita mendidik diri mereka supaya mencintai Allah dan Rasul. Dan berakhir dengan perkataan, yang perkara yang ke-10 berakhir dengan perkataan wanita itu disuruh mengingati kematian. Di tengah-tengahnya ada lagi 8 perkara yang antum boleh ingat kembali. Apabila wanita itu mempersiapkan diri dia dengan 10 perkara itu, dia ingin menyampaikan kepada kita bahawa ada 10 hasil, natijah yang wanita itu akan dapat kerana dia mempersiapkan diri dia dengan 10 benda awal tadi. Apakah yang pertama? Saya ulang secara sepintas lalu, ikhwan. Takut kita meraba-raba. 10 perkara yang Maram binti Saleh Al-Atiyah minta wanita itu siapkan diri dia. Pertama iaitu mencintai Allah dan Rasul. Bekalkan diri dia dengan itu. Yang kedua, dengan nilai keikhlasan dan bercita-cita tinggi. Ketiga, wanita itu kena menggiatkan diri dia dalam melakukan dan melaksanakan kefarduan kepada Allah. Dan dia membawa kepada kita suatu hadis yang luar biasa daripada riwayat Imam Bukhari, hadis Qudsi. Macam mana Allah mencintai orang yang melaksanakan fardu. Yang keempat, wanita itu membahagiakan diri dia dengan benih sabar. Dan dia membawa kepada kita seindah-indah ayat dalam hal sabar. Kelima, wanita itu kena bekalkan ruh dia, jiwa dia dengan tawakal kepada Allah. Dan dia menyebut satu ayat yang ayat ketiga daripada surah Talaq yang turun berkenaan dengan masalah wanita. Yang keenam,
Maram binti Salih Al-Atiyah menyatakan wanita itu kena ada muhasabah diri, dan dia menyebut perkataan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan ayat ke-18 daripada suratul Hasyr. Ketujuh, wanita itu mestilah bersahabat dengan sahabat yang baik, dengan sahabiah yang baik. Seorang wanita, dia kawan dengan kawan wanita yang salihah macam dia. Kalau tak salihah sempurna pun macam dia, sedang berjalan menjadi salihah. Kalau dia berkawan dengan laki-laki pun, bermakna dia ada teman laki-laki, teman pejabat, dia kena pastikan dia mendapat yang salih supaya membantu perjalanan dia. Kedelapan, wanita itu kena letak dalam diri dia bahawa dia kena mengambil contoh hidup daripada teladan ummahatul mu'minin, isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita kena mengenal yang kita panggil sebagai ibunda bagi orang yang beriman. Kesembilan, wanita itu mesti berpegang teguh dengan janji Allah bahawa hanya Allah sahaja mampu menolong dia. Dan dia membawa ayat ke-40 dalam suratul Hajj, bagaimana janji Allah akan menolong orang yang menolong agamanya, kerana Allah Ta'ala itu maha kuat lagi maha perkasa. Dan ke-10, wanita itu bekalkan diri dia dengan mengingati mati, merenung nikmat syurga, dan mengenangkan kerasnya siksa api neraka. Ikhwan, apabila wanita itu menjalankan hidup dia dengan 10 perkara tadi, maksudnya ialah ikhwan, dia mengambil masa dalam hidup dia bertungkuh lumuh untuk adakan semua itu dalam diri dia. Dalam usaha dia nak bawa diri dia ke situ, maka wanita itu kena tahu hasil daripada dia berusaha mujahadah ke 10 benda itu, dia akan dapat 10 buah. 10 buah. 10 buah. Kita kata apa? Bila dia bekerja cinta Allah, dia mencintai Allah dan Rasul, dia akan dapat hasil dia. Hasil dia yang pertama apa dia? Dia kata hasil itu disebut di dalam riwayat Abu Mas'ud, Uqbah bin Amir Al-Ansari. Ini daripada riwayat Imam Muslim. Itu Nabi menyebut tentang man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Nabi katakan barang siapa dalla ala khairin, barang siapa menunjuki orang kepada benda baik. Ada orang mai pada kita nak buat baik dan kita tunjuk baik, ataupun kita adalah orang yang nak buat baik, falahu mithlu ajri fa'ilih, dia akan mendapat pahala seperti mana orang yang melakukan kebaikan. Subhanallah ikhwan. Artinya yang pertama dia akan dapat apa ikhwan? Dia akan dapat pahala yang tidak putus-putus di atas usaha dia itu. Itu juga berdasarkan riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an dalam riwayat Muslim. Nabi kata man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang da'a ilal huda, yang mengajak manusia kepada petunjuk Allah, petunjuk Rasul, menolong manusia dalam petunjuk Allah dan Rasul, perkenalkan petunjuk Allah dan Rasul pada orang, maka Nabi kata dia akan mendapat pahala seperti mana orang yang mengikut petunjuk itu tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Subhanallah. Ikhwan, apabila orang tu mencintai Allah, mencintai Rasul, dia cinta Allah sungguh, apa akan jadi dengan hidup dia? Dia akan menampakkan kecintaan dia kepada Allah dan Rasul. Maka dia akan bercerita kepada orang tentang petunjuk Allah, petunjuk Rasul. Maka bila dia bercerita, wanita bergerak kepada Allah dan Rasul, dia tak akan sedang, orang akan ikut dia. Maka dengan itu dia mendapat buah yang pertama, dia akan mendapat pahala yang tak putus-putus daripada sisi Allah Jalla wa'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila seorang wanita itu bergerak ke arah itu, dia nak ambil 10 perkara tadi menjadi jalan hidup dia, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
pada ayat 69 dalam surah Al-Ankabut. Allah katakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Allah katakan tentang orang yang mereka itu bersungguh-sungguh dalam mencari keredaan Allah. Dia bersungguh-sungguh dalam mencari keredaan Allah. Bersungguh-sungguh dalam jihad, dalam mencari cinta Allah, dalam mengenal hubungan dia dengan Allah, mengenal sunnah kekasih Allah, sunnah Muhammad bin Abdullah salawatullah wasalamuhu. Dalam usaha itu, dia membawa diri dia kepada Allah. Maka Allah janji satu benda. Apa yang Allah janji? Lanahdiyannahum subulana. Lanahdiyannahum subulana. Allah janji bahawa Allah benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Allah. Kenapa? Kerana sesungguhnya Allah benar-benar berserta bersama dengan orang yang melakukan kebaikan. Orang yang nak mendekatkan diri pada Allah ni, berusaha sungguh-sungguh, dia adalah daripada minal muhsinin. Dia daripada muhsinin, orang yang diiktiraf oleh Allah di atas kebaikan. Maka Allah kata, wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah pasti bersama dengan orang yang melakukan kebaikan. Artinya yang kedua ni apa dia ikhwan? Janji Allah untuk dia, hidayah dan taufik Allah bagi pada dia. Kalau dia bekerja untuk 10 perkara tadi, Allah janji akan membuka pintu hidayah dan pintu taufik untuk dia. Subhanallah ikhwan. Dan antum boleh bayang ikhwan, nilai hidayah dan taufik bagi seorang wanita adalah besar. Adalah besar. Kalau dia mendapat nilai itu, nilai hidayah, nilai taufik, dia akan jadi wanita yang hebat ikhwan. Dan Allah Ta'ala dalam ayat ini, kita baca tadi 69 surah Al-Ankabut ini, Allah Ta'ala seolah-olah ingin menjalinkan hubungan. Allah hubungkan antara jihad dengan hidayah. Walladzina jahadu fina, orang yang berjihad pada jalan kami, lanahdiyannahum subulana, jihad dengan hidayah. Orang yang berjihad di atas jalan Allah, Allah bagi hidayah. Bermakna hidayah itu ada pada jihad. Apa makna jihad? Bersungguh-sungguh. Kalau orang tu buat kerja tak sungguh, dia tak akan dapat ikhwan. Cuba kita buat kerja bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, dalam kita mengenal sunnah. Jangan kita buat sambil lewa. Hari ini banyak orang bersungut, kelirulah. Penceramah agama begitu banyak, ustaz begitu banyak, pendakwah begitu banyak, tapi kami masih keliru, umat keliru. Jadi kenapa umat kena keliru? Kalau umat mencari hidayah bersungguh-sungguh, mencari hidayah dalam keadaan berjihad, sungguh-sungguh, maka Allah akan memberi pada dia hidayah. Maka konteks yang kita baca ini, Maram binti Saleh Al-Atiyah, dia nak bawa dalam konteks kehidupan dan perjuangan seorang wanita. Bersungguh-sungguh dia mencintai Allah dan Rasul, sabar, tawakal. Maka Allah Ta'ala akan memberi kepada dia hidayah. Itu janji Allah ikhwan. Dan janji Allah Ta'ala ikhwan, bahawa yang kedua, dia akan mendapat hidayah dan taufik. Yang ketiga ikhwan, bila dia bekerja kepada 10 perkara ini, apa dia akan dapat? Dia akan mendapat balik respon daripada Allah, cinta Allah. Dia akan dapat balik. Antum tengok satu cerita yang menarik yang Nabi sebut dalam riwayat. Ada satu orang, dia bunuh 99 orang. Dia dari segi kita kata apa, dari segi zahirnya, dia tidak ada muatan kebaikan. Sebab dia bunuh orang. Tapi ikhwan, dia cuma ada sedikit benih nak menuju pada Allah, nak cari redha Allah. Dosa dia banyak, bunuh 99 orang. Dia punya nawaitu nak kembali pada Allah sikit sangat. Tapi tengok apa Allah Ta'ala buat.
Allah akan respon kepada hati yang nak datang menuju Allah, yang sekiranya hati itu melangkah di atas jalan yang benar. Maka dia pergi mencari lagi, tiba-tiba dia tak ketemu hidayah. Dia bunuh lagi seorang. Cukup 100 orang. Tetapi hati dia itu, benih itu tak terpadam nak mencari Allah. Artinya dia mencari Allah dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya dia berjumpa dengan satu orang, yang orang itu minta dia berjihad. Jihad dia macam mana? Dia kena keluar daripada karya dia, daerah dia. Dia kena pergi ke satu daerah lain, yang di sana ada unasan ya'budunallah fa'budu ma'ahum. Di sana ada manusia, yang manusia di sana beribadat kepada Allah. Maka kau pun pergilah beribadat dengan mereka. Dalam perjalanan kerohanian itulah Allah hantar malaikat ambil nyawa dia. Dia mati. Dan kesudahan daripada riwayat itu menyebut di mana, ikhwan? Tempat roh dia. Roh dia diletakkan di dalam rahmat Allah dalam syurga. Kenapa, ikhwan? Inilah nama dia. Apabila kita bergerak mencari Allah, Allah mendekati kita. Kita akan mendapat kecintaan Allah. Dan inilah yang Nabi pernah menyebut dalam riwayat hadis kudusi daripada Abu Hurairah, hadis riwayat Imam Bukhari, bila kita bekerja untuk Allah, maka Allah katakan, man adali waliyan faqad azantuhu biharbi. Tengok Allah tahan kita macam mana. Sesiapa yang nak mendekatkan diri pada Allah, tiba-tiba ada orang kacau dia. Dia nak jadi diri dia wanita yang salihah dengan jalan yang betul. Dia nak belajar Quran, dia nak tadabbur Quran, dia nak belajar sunnah, dia nak mengkaji sunnah. Tiba-tiba ada orang halang dia. Maka Allah sebut, siapa menghalang wali aku, siapa yang menyakiti wali aku, maka orang itu bersedialah berperang dengan aku. Tengok bagaimana Allah respon dia, ikhwan. Maka dia akan mendapat perkara yang ketiga, apa dia? Dia akan mendapat macam mana kecintaan Allah. Allah akan tunjuk kecintaan Allah pada dia. Maka dia akan didefend oleh Allah. Man adali waliyan. Siapa yang nak tunjuk bermusuh dia dengan wali aku, maka orang saleh, orang nak mendekat diri pada Allah, Allah kata dia wali Allah. Allah kata faqad azantuhu biharb. Maka Allah Ta'ala kata Allah mengisytiharkan perang dengan orang itu. Wanita itu akan dapat perkara ini, ikhwan, kalau dia berjalan ke arah itu, dia beristiqamah ke arah itu. Yang keempat, apa dia akan dapat, ikhwan? Dia akan mendapat, bukan sahaja apabila Allah mencintai dia, perkara ketiga tadi, maka dia akan dapat perkara keempat. Apa dia? Allah akan wujudkan makhluk-makhluk yang akan mencintai dia dan membimbing dia. Ini kita kata nusrah daripada Allah. Bantuan dari Allah. Ada satu yang jadi tu. Nanti tu satu orang berjalan daripada rumah dia, perjalanannya agak jauh, berpuluh kilo. Dia jalan-jalan nak tuju ke satu tempat pengajian. Sampai di tempat itu, di pekan itu, daripada rumah dia nak ke pekan tu dia tahu. Tapi daripada pekan tu dia nak masuk ke tempat pengajian dia tak tahu. Dia cuma ada telefon lama. Telefon lama ni yang tak ada serba mak nenek macam kita ni kan. Telefon lama yang boleh mesej dan jawab call. So bila dia sampai situ, ke mana dia nak tuju? Dia berhenti motor tepi bus stop. Dia duduk Ustaz. Tu ada satu orang kayuh basikal. Kayuh basikal lintas dengan dia. Pak tu bagi salam. Assalamualaikum. Kata abang, tunggu bas ke? Wahai dia duduk atas motor, dia tu boleh tanya tunggu bas. Tengok Allah tak. Dia kata tak. Dia kata saya ni mai nak cari satu tempat mengaji. Tapi saya tak tahu tempat ni orang duk mengaji. Ustaz nama sekian. Oh, dia kata saya tahu. Jom, saya hantar. Orang tu hantar dia sampai ke tempat tu. Subhanallah. Apabila kita
nak mendatangi Allah, Allah akan cipta makhluk Allah Taala, yang makhluk itu akan bantu kita. Maka kita dicintai dan diterima oleh manusia macam kita. Allah akan jadi di keliling kita ni orang yang macam kita. Kita nak belajar Quran, kita akan jumpa ahli Quran. Kita nak belajar sunnah, kita akan jumpa ahli sunnah. Maka inilah Allah Ta'ala sebut pada 96 dalam surah Maryam. Allah kata, Innal lazina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah kata, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah kata, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah kata pasti Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman akan jadikan kepada mereka ini orang-orang yang merasa kesian dan kasih sayang pada mereka. Wudda. Allah akan jadikan orang-orang lain yang sayang pada mereka. Ada orang tak suka, ada orang kecam. Akan ada. Kalau kita kata tak ada lah penduduk dunia banyak, akan ada seorang yang membela kita. Maka Allah kata, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Ar-Rahman akan jadikan orang yang sayang dengan kita, ikhwan. Jadi yang keempat, kita akan dapat apa? Kita akan dicintai dan diterima oleh orang yang macam kita nak berjalan bertemu Allah. Kita akan jumpa, ikhwan. Itu janji Allah. Dalam riwayat Bukhari Muslim disebut muttafaqun alaih. Nabi sebut pada kita apa, ikhwan? Yang ni. Nabi sebut iza ahabballahu al-'abda nada Jibrila innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbibhu fayuhibbuhu Jibrilu fayunadi Jibrilu fi ahli samai innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlu samai summa yudha'u lahu al-qabulu fil ardi. Ini dalam riwayat Bukhari Muslim. Nabi kata apabila Allah Ta'ala ahabballahu al-'abd, Allah sayang dengan satu hamba, Allah cintai hamba. Kenapa Allah cintai hamba tu? Kerana hamba tu sudah melangkah ke jalan nak mencintai Allah. Maka Allah akan sayang hamba itu. Bila Allah nak tunjuk sayang Allah pada hamba itu, Nabi kata, maka Allah Ta'ala akan panggil Jibril. Seru pada Jibril, kata pada Jibril. Allah kata, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Aku sayang dengan si fulan. Macam kawan tadi, dia dah bunuh 100 orang. Tapi hati dia nak kembali pada Allah. Dia dah tak suka dah dunia dia itu. Maka Allah panggil malaikat Jibril. Aku suka dengan dia. Aku suka hati dia. Aku suka jiwa dia. Aku suka roh dia ni. Maka Allah kata kepada Jibril, Jibril, maka kamu pun sayanglah pada dia. Maka Jibril pun diperintah oleh Allah untuk berseru di langit sana kepada semua para malaikat, menyatakan si fulan dikasihi oleh Allah dan kita semua penduduk langit kena sayang dengan dia. Maka Allah sayang dengan dia, Jibril sayang dengan dia, seluruh penduduk langit yang terdiri daripada malaikat kenal nama dia dan sayang dengan dia. Maka dia tidak keseorangan di dunia. Di samping di dunia, 96 tadi surah Maryam kata Allah akan jadikan orang seperjuangan macam dia, sejalan dengan dia. Tapi di alam ghaib sana, di alam langit sana, dia mempunyai kenalan yang cukup banyak. Maka dia dicintai oleh makhluk yang dijadikan oleh Allah untuk mencintai dia kerana dia memang nak mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kelima, ikhwan, apabila dia bergerak kepada Allah, ini dalam konteks ini Maram binti Saleh Al-Atiyah, dia nak fokus kepada wanita. Bila wanita itu bergerak nak berubah diri dia, nak ubah jiwa dia, dia nak ubah iklim perasaan dia kepada Allah dan Rasul, maka dia akan dapat yang kelima ini. Dia akan dapat apa? Dia akan dapat dalam riwayat Abu Mas'ud
Al-Ansari radhiyallahu an. Nabi menyebut, "Naddarallahu mra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a farubba muballighin aw 'amin sami'in." Nabi kata, ini doa. Nabi bercakap dalam bentuk doa. Nabi kata, "Naddarallahu imra'an sami'a minna." Nabi kata, mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala mengelokkan wajah seseorang yang mendengar suatu hadis daripada kami. Tengok. Kecintaan dia kepada Nabi menyebabkan dia nak tahu semua pasal Nabi. Nabi itu sebagai qudwah. Nabi itu sebagai uswatun hasanah. Muhammad bin Abdullah itu adalah Nabi kita, Rasul kita daripada Allah. Nabiullah, Rasulullah. Yang kita kena ikut. Maka dia nak mencintai Nabi, nak berjalan ke arah itu. Maka dia pun mengkaji hadis Nabi. Saya ingin kata sepatah ikhwan bahawa pengalaman yang kita lalui dalam kita belajar ni ikhwan. Dan kita juga melihat pengalaman orang lain, kawan-kawan kita yang lain. Kita ni, bila kita Allah buka pintu hati kita, kita mula nak mengenal siapa dia Muhammad bin Abdullah yang mendapat begitu tinggi gelaran di sisi Allah dengan gelaran Nabiullah, Rasulullah. Ikhwan, tidak ada gelaran setinggi gelaran ini. Pasal itu kita kata wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Kedudukan ini sangat tinggi ikhwan. Tak ada lebih tinggi. Saya teringat pengalaman hadis ni Nabi sebut, semoga Allah mengelokkan wajah orang tu yang dia nak dengar daripada Nabi. Bila orang tu dia nak kenal Nabi, dia tak ke mana-mana lagi, dia baru nak start. Masa tu Syama'il Muhammadiyah, bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi. So kita belajar tentang Nabi daripada rambut Nabi sampai tapak kaki Nabi. Apa yang ada pada tubuh badan Nabi, semuanya didedahkan oleh Imam At-Tirmizi. Sehingga ulama-ulama lain menyebut bahawa kalau nak kenal Nabi, bacalah Syama'il Muhammadiyah, potret Nabi. Punya dahsyat. Bila kita baca hadis pertama, kita dengar Syekh hurai, kita duk baca tu ikhwan, kita akan rasa jiwa kita ini mendapat suatu anugerah daripada Allah. Kita tak sedar ayat mata kita turun kerana kita diberi nikmat oleh Allah berkenalan dengan manusia yang cukup istimewa di sisi Allah, yang dan cukup mulia di sisi Allah. Bila habis Syama'il Muhammadiyah, kita tak boleh duduk di situ dah. Kerana Syama'il Muhammadiyah ni bercerita tentang keistimewaan seorang insan bernama Muhammad bin Abdullah yang mendapat gelaran, yang mendapat nubuwah dari risalah. Maka apakah risalahnya? Dia akan bawa kita bergerak kepada yang lain. Kita mula nak belajar risalah dia. Kita tak boleh duduk dah sekadar tahu celak dia, sugi dia, baju dia, selendang dia. Kita dah tak boleh duduk di situ. Kita nak tahu risalah yang Allah bagi kat dia apa. Ketika itu kita akan dapat kelainan pada diri kita, ruh kita, fikiran kita. Kita akan rasa amat lain. Mengenal Muhammad daripada jalan yang betul. Dengan mengenal Muhammad daripada penceritaan khayal-khayal ni sangat berbeza. Sehingga kan bila kita baca hadis Bukhari, kita baca hadis Muslim, kita akan rasa betapa agungnya syariat yang Allah turunkan kepada dia ikhwan. Dan kita tak akan nampak selain daripada Muhammad ada yang lain daripada Muhammad bin Abdullah, Nabiullah, Rasulullah ini yang boleh kita ikuti. Tak ada ikhwan. Maka Nabi doakan, ya Allah, semoga Allah memberi keelokan rupa paras, nur, cahaya di muka siapa yang mendengar daripada aku.
Jadi makin seorang wanita itu dia bekerja untuk mendekatkan diri dia kepada Allah, mengenal sunnah Nabi, dia akan mendapat doa Nabi SAW ini, ikhwan. Doa apa? Dia mendapat doa Nabi. Yang kelima, dia mendapat doa Nabi. Yang keenam apa dia, ikhwan? Yang keenam, Maram binti Salih Al-Atiyah membawa ayat surah Al-Hajj ayat 38. Allah menyebut, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang telah beriman. Apa dia dapat, ikhwan? Dia akan mendapat penjagaan Allah daripada segala benda yang buruk. Apakah perkara yang boleh memburukkan akhlak dia, agama dia, akhirat dia? Allah selamatkan dia. Yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan tolak. Allah akan hindarkan dia. Allah jaga dia, Allah bela dia. Kenapa, ikhwan? Orang yang datang kepada Allah ni, orang yang nak minta kepada Allah salamatan fid din, keselamatan agama, yang dia nak pakai dalam bentuk ruh dia, dalam bentuk jasad dia, dunia dia, akhirat dia. Dia nak pakai agama itu dalam bentuk percakapan dia, nawaitu dia, i'tiqad dia, perbuatan dia, sebagai jalan hidup dia. Maka kalau dia mendapat agama itu dalam bentuk yang tak baik, maka akan tak baiklah hidup dia. Ingat perkataan yang disebut oleh Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaklah kamu lihat daripada siapa kamu ambil agama kamu. Ambil ilmu itu. Ya ikhwan. Maka Allah pelihara dia. Allah pelihara dia. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Maka sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang khianat lagi mengingkari nikmat. Khawan, kafur, pengkhianat dan pengingkari nikmat Allah. Allah tak suka. Allah pelihara dia. Ini adalah berita dan suatu janji yang cukup menggembirakan bagi hati yang nak berjalan menuju Allah. Dia mendapat berita apa, ikhwan? Bahawa Allah berjanji, penjaga alam berjanji akan hindarkan dia daripada kerosakan jiwa. Yang ketujuh, ikhwan, apa wanita itu akan dapat dengan dia berjihad dengan 10 perkara tadi? Apa dia akan dapat, ikhwan? Yang ketujuh tentulah satu benda dia akan dapat, ikhwan. Dia akan dapat ilmu, dan sedang ataupun tak sedang, dia akan menjadi penyebar ilmu yang sahih. Dia akan dapat benda tu. Dia akan dapat ilmu, dan dia akan mendapat secara sedang tak sedang, dia penyebar ilmu. Macam kita lah, ikhwan, macam kita sekarang ni kan. Kita sedang tak? Allah telah menggunakan kita untuk menyebarkan kebenaran, menyebarkan sunnah. Sedang tak kita? Walaupun kita bukan ustaz. Kita ada tempat kerja, kedai kopi, kadang-kadang orang bersembang, orang tanya kepada kita, macam mana? Kita terus bagi pandangan kita. Dan masa kita bagi pandangan kita, bukannya kita ustaz. Tetapi setiap pandangan yang kita bagi pada dia, kita telah mendapat daripada sumber yang betul. Daripada bacaan yang betul. Daripada ahli ilmu yang betul. Allah telah meletakkan kita pada sumber dakwah. Dan Allah memberi kepada kita ilmu. Ya subhanallah, saya katakan, ikhwan, berapa banyak dakwah ini diangkat. Ustaz sebagai pencetus, tetapi penyebarnya bukan ustaz, orang kampung, orang biasa. Ya subhanallah. Berapa banyak dakwah ilmu disebarkan oleh Tokek Tong Yam, tukang masak, mekanik. Apa lagi? Postman. Maafkan saya. Itu suara Maya. Kita postman. Bendahari masjid. Kan? Tokek ikan. Subhanallah. Tokek derian. Dan ada banyak juga sunnah yang disebarkan oleh pengantin. Walaupun dia pengantin, tapi dia penyebar sunnah.
Subhanallah ikhwan. Ustaz bagi tahu satu je, tapi penyebar ni, pembawa ni, dia jadi macam lebah. Bung, kata dia yang keluar, dia yang bertarung, dia yang berjuang. Dia mendapat ilmu dan dia juga mendapat penyebaran kepada sunnah. Dan dia terkena apa ikhwan? Dia terkena riwayat Muslim. Nabi kata, "Ballighu anni walau ayah." Dia sedang tak sedang, dia pergi ke mana pun dia hanya akan bercakap tentang Nabi dia. Dan dia akan tak suka dengar kalau sesuatu yang tak benar tentang Nabi orang cakap. Subhanallah ikhwan, subhanallah. Yang ke-8. Apakah wanita ni akan dapat ikhwan? Sebagai hasil buah dia, di atas usaha dia terhadap 10 perkara tadi. Dia akan dapat ikhwan apa dia? Allah Subhanahu wa taala mengangkat dia sebagai wanita yang mulia dan Allah jadikan umat memerhatikan dia. Dia sedang tak sedang, dia sedang menjadi suri teladan. Subhanallah. Dan bukan kata pada wanita, antum tengoklah dalam hidup kita ni. Bila kita kerap bercakap pasal sunnah, Allah muliakan kita dengan perkataan sunnah. Orang akan kata kita, tu geng sunnah tu. Dia benda lain dia tak mau, dia mau sunnah. Sebenarnya itu perkataan mulia, kawan. Kalau bercakap-cakap bid'ah dengan dia bukan mah, dia sunnah. Ya, kerana bid'ah tu hina. Allah telah memelihara kalimah mulia pada kita. Dan kalaulah kalimah itu telah masyarakat beri pada kita, di manakah keraguan kita di atas kebenaran lagi? Tak ada. Mereka ni nak baca hadis-hadis sahih. Itu suatu pengiktirafan dunia bagi tahu bahawa yang tak sahih ni kena hati-hati. Bukan ditolak semua, tapi kena hati-hati. Siapa yang nak membahagikan kadar riwayat yang tak sahih ni, takat mana kita boleh ambil, takat mana tak boleh ambil. Itu adalah ilmu. Maka bila kita terkenal, mereka ni semua sahih-sahih je. Mereka daif semua, mereka tak mau. Allah telah meletakkan kepada kita suatu tonjolan yang mulia dalam bentuk kepribadian kita, ikhwan. Lepas itu Allah sebut dalam ayat Ali Imran, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kamu rasa hina, jangan rasa sedih, jangan rasa rendah diri. Kamu adalah orang yang beriman, kamu adalah orang yang mulia sekiranya kamu beriman. Kalau memang kita duduk di atas sunnah ni ikhwan, kita orang yang mulia. Di mana lagi kemuliaan kita nak cari? Subhanallah ikhwan. Saya juga selalu berkata ikhwan, di manakah kemuliaan kita? Dan kita cuba melihat diri kita dengan diri orang yang mulia. Orang yang mulia ni ikhwan, dia selalu bercakap tentang Rasul yang mulia. Antum dengar dia bercakap, dia akan cakap pasal Nabi yang mulia. Kalau Allah nak cabut kemuliaan dari kita, maka Allah akan alihkan lidah kita bercakap tentang kemuliaan orang yang kedua selain daripada Nabi. Pasal itu tidak ada ilmu paling mulia melainkan belajar Quran dan Sunnah. Tidak ada, ikhwan. Sehingga kan Imam Syafi'i kata, selain daripada Quran dan Sunnah adalah menyibukkan diri dan membuang masa. Kita menghabiskan masa belajar benda yang tak pasti. Kadang-kadang kita belajar benda tak ada sumber. Kita pun tidak tahu di mana manba' dia, masdar dia, sumber dia. Kita belajar, kita hafal, kita hanya buang masa. Tapi kalau kita belajar Quran, kita belajar Sunnah, kita belajar benda yang mulia, ikhwan. Pasal itu berbahagialah manusia yang Allah muliakan dia. Dia terkenal kerana menyampaikan semulia-mulia hidayah, iaitu hidayah Muhammad. Pasal itu di akhir zaman ini orang-orang yang dikatakan sebagai ahli hadis, kita kata dalam konteks masyarakat kita, ikhwan, orang ni belajar hadis, dia belajar daripada first degree dia, second degree dia, sampai PhD dia belajar hadis. Dia orang yang mulia, ikhwan. Sebab dia tak akan bercakap selain daripada hadis. Dan kita tahu tak, benda yang dia bercakap itu semulia-mulia benda. Kalau satu orang kata,
kita boleh buat ini, kita boleh buat ini. Tapi dia tidak boleh membawa bukti itu ada di dalam perjalanan Nabi Muhammad. Macam mana kita nak ambil benda itu? Dan bagaimana kita nak nilai kemuliaan benda itu? Tapi orang yang Allah Ta'ala muliakan, mereka boleh bercakap, ikhwan, ini cara kita salat, cara Nabi. Bukan kata dia bercakap begitu, dia membawa alasan dan hujah kerana ini hadis Nabi. Dan dia boleh sampai pada peringkat bagi tahu pada kita hadis ini sahih ke tidak. Di mana ada kemuliaan, ikhwan, kalau tidak di sini, ikhwan. Inilah orang-orang di akhir zaman ini menyampaikan tentang sunnah Nabi. Mereka orang yang mulia, ikhwan. Orang yang cukup mulia. Mereka tak patut dimusuhi. Jangan bermusuh dengan orang yang menyampaikan sunnah dan hadis Nabi, ikhwan. Jangan, ikhwan. Bermusuhlah dengan orang lain, tak apa. Ulama silam kita selalu menyebut, biarlah di hari akhirat kita bangkit, seluruh manusia jadi musuh kita, bebanan kita tak berat sangat daripada kita bangkit di hari akhirat semua orang tak musuh kita, tapi Muhammad musuh kita. Berat bebanan kita, ikhwan. Kerana huwa Rasulullah, huwa Nabiullah. Berbohong pada Muhammad ada kedudukan dalam neraka, ada tempat dalam neraka. Maka kita, ikhwan, satu daripada rahmat ilmu yang Allah bagi pada kita, kita dikelilingi oleh alim ulama yang menyampaikan tentang sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi yang mereka sampaikan itu sahih, ikhwan. Kita bersyukur pada Allah, Sahih Bukhari dibaca, Sahih Muslim dibaca. Dan kalau orang baca buku-buku lain pun yang tak sahih, mereka boleh menjelaskan ini tak sahih, ini yang sahih. Ajaran yang macam ni, ilmu yang macam ni, manhaj yang macam ni, sepatutnya diterima dan diikuti, bukan dimusuhi dan ditakuti. Yang kita kena takut, ikhwan, adalah jalan menuju ilmu yang tidak mulia. Iaitu apa dia? Manusia bercakap sembrono, seenak edewe, tetapi tak tahu nak merujuk di mana. Dan bila dia bercakap tu sampai pada peringkat, bila orang bertanya, di manakah bukti kami boleh cari benda ni daripada Nabi Muhammad? Dia kata pula, kalau hang tanya lain sila, aku tampak mulut hang. Ikhwan, ini benar-benar satu manhaj yang tidak mulia. Allah memuliakan kita dengan sebaik-baik petunjuk Muhammad. Subhanallah, ikhwan. Pasal itu, apabila Allah muliakan kita, Allah bagi ilmu pada kita, ikhwan. Kedudukan ilmu terlampau tinggi. Allah meletakkan satu ayat berkenaan dengan ilmu di ujung setelah Allah berbicara tentang ayat perang. Surah Taubah. Cerita pasal perang. Tapi di ujung dekat-dekat surah Taubah itu, Allah letak satu ayat berkenaan dengan ilmu. Sehingga ulama kita kata, hanya ilmu sahaja boleh menggantikan jihad. Cara Allah susun dalam surah itu. Dan ilmu mana, ikhwan? Ya, ilmu yang diambil daripada Allah dan Rasul. Lepas itu ulama silam kata, ilmu ni apa dia? Qala Allah, qala Rasul. Qala Rasulullah, qala ashabu Muhammad. Ilmu itu adalah ayat Quran daripada Nabi dan daripada sahabat Muhammad. Itulah ilmu, ikhwan. Kita bersyukur, ikhwan, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur, ikhwan, dalam Malaysia ni, saya kata dalam Malaysia, kita ada seperti Profesor Madya, Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Bercakap sahaja ada sumber. Sumber dia sunnah. Kita boleh bertanya, di mana hadis ni ada? Dia boleh habaq dalam kitab sekian. Siapa tulis kitab tu? Dia boleh habaq. Dan kita boleh bertanya, sahih ke tak hadis ni? Dan dia boleh bagi tahu. Itu tanda kemuliaan seseorang alim. Kalau orang tu boleh bercakap, tapi dia tak boleh habaq daripada Nabi, itu tak mulia, ikhwan. Tetapi kehidupan kita ini telah pun dikelabui, ikhwan, disamari. Orang yang bercakap sesuatu yang ada sandaran daripada Nabi, dibawa gambaran hina, dibawa gambaran buruk, dianggap sebagai sesat, dianggap sebagai pemecah belah masyarakat. Yang membawa ilmu dalam bentuk yang tak tahu ke mana, itu dikatakan wira, itu dikatakan wara, jago, saleh, alim. Ini fitnah di akhir zaman, ikhwan.
Maka kita mesti menghormati orang-orang yang menyampaikan sunnah ini, ikhwan. Kita sepatutnya menghormati mereka, sayang pada mereka, duduk mendengar. Bagi wanita, dalam konteks kita bercakap ini, bila seorang wanita itu dimuliakan oleh Allah untuk kembali pada Allah, untuk mengenal Nabi, ada rasa nak cinta Nabi, maka dia pun belajar sunnah Nabi. Dia belajar daripada sumber yang betul. Dia belajar daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai. Dia belajar daripada jalan yang betul. Maka dia sedang tak sedang, Allah akan angkat kedudukan dia. Allah akan muliakan dia. Dia akan menjadi perhatian manusia. Tengok Allah angkat kemuliaan Mufti Perlis macam mana. Dia menjadi perhatian manusia. Bicaranya, sentuhannya, perkataannya. Orang nak dengar. Kenapa, ikhwan? Kerana setiap perkataan dia, dia lapik kepada perkataan sebaik-baik manusia. Ikhwan, Sayyidina Umar Al-Khattab dalam perjalanan ilmu yang kita pernah belajar, saya ulang balik. Sayyidina Umar, dia lihat seorang yang bernama Hassan bin Thabit bersyair dalam masjid. Sayyidina Umar larang dia. Bila Sayyidina Umar larang pada dia, Hassan bin Thabit kata, ini perkataan yang perlu kita hadam. Dia kata apa pada Sayyidina Umar? Dia kata, dulu dalam masjid ni, aku pernah bersyair. Dan masa aku bersyair dalam masjid ni, yang dia maksudkan Masjid Nabawi, telah ada seorang dalam masjid ni, orang yang lebih baik daripada engkau, wahai Umar. Dan dia tidak melarang aku. Kenapa kau larang aku? Siapakah orang yang dimaksudkan oleh Hassan bin Thabit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, Rasulullah. Dia menggunakan perkataan orang yang lebih baik daripada engkau. Rasulullah. Rasulullah ni adalah orang yang paling baik, ikhwan. Paling baik. Maka bagaimanakah sunnah dia kita nak kata tak baik? Bagaimana kita nak ambil sikap tak mau dengar sunnah dia? Nak memarahi, membenci, nak pandang serong kepada orang yang menyampaikan sunnah, orang yang paling baik. Dan orang ini datang, ikhwan, membetulkan masyarakat. Bagi tahu, yang ni tak ada kena mengena dengan Nabi, jangan sebut daripada Nabi. Ini usaha, semulia-mulia usaha. Kenapa dimusuhi, ikhwan? Tak patut. Dia patut dihargai, dihormati. So, kita duduk makan, ada makanan yang sedap, tiba-tiba lalat datang. Ada satu orang duk tempih tangan, jangan bagi lalat sentuh makan. Kita marah pada orang ni. Hang nak marah lalat tu buat apa? Lalat kan makhluk Allah, dia juga nak makan. Kita marah pada orang yang halau lalat, yang kalau lalat tu makan makanan tu, kita pun makan balik, apa akan jadi? Orang yang datang membicarakan tentang Nabi dan bagi ingat pada umat, jangan bohong pada Nabi. Ikhwan, umat tidak tahu benda ni bohong. Dulu, antum ingat tak balik dulu. Zaman saya muda-muda dulu, antum pun masih muda-muda, bila datang bulan puasa, kita akan didedahkan sembang tarawih malam satu, yang ni malam tu, kelebihan sembang tarawih. Saya ingat saya dulu dalam televisyen pun ada. Kalau antum boleh ingat dulu. Ni malam pertama sembang tarawih, kelebihan dia macam ni ya. Malam kedua, kelebihan dia macam ni. Dulu saya masih ingat, buku ni kita akan baca, nama dia Durratun Nasihin. Kita akan baca. Dulu, buku tu memuatkan hadis tu. Ikhwan, berapa banyak kita dah pakai buku tu. Dan kita tak tahu bahawa kesemua itu tidak datang daripada Nabi kita, tapi kita telah pun kata dia datang daripada Nabi kita. Kita tak tahu. Kita pun beramal lah, ya Allah. Tiba-tiba datang orang-orang seperti Mufti Perlis ini. Sahibus Samaha datang. Bagi tahu pada kita, jangan baca itu, jangan percaya itu. Itu bukan daripada Nabi. Riwayat yang tak betul. Siapa yang menyandarkan sesuatu yang tidak betul pada Nabi, dengan dia tahu kata benda tu tak betul, maka ada satu tempat dalam neraka untuk dia. Antum tengok keajaiban sunnah. Dia menyelamatkan kita daripada pembohongan. Patutkah orang ni kita marah, kita musuhi, kita fitnah, kita buat macam-macam, kita tuduh macam-macam, kita layan dengan tak bagus? Patutkah?
orang-orang yang belajar tentang sunnah Nabi, memperjuangkan sunnah Nabi, mereka menyelamatkan kita, ikhwan. Daripada perkara-perkara yang kita ingat dia agama, tapi dia bukan agama. Kita patut bersyukur pada Allah. Subhanallah. Ikhwan, kalau nak kemuliaan, kita berpindah manhaj. Kita nak dengar daripada Nabi secara sahih. Dan kita nak daripada orang yang boleh menyampaikan kepada kita tentang Nabi, sampai pada tahap, kalau dia baca satu buku, kalau buku tu muatkan satu hadis yang tak ada perawi, tak ada apa, dia boleh betulkan. Dia boleh bagi tahu hadis ni sebenarnya ada dalam Bukhari ke, Muslim ke, dari sahabat mana dan apa kedudukan dia. Dan andai kata nama sahabat tu ada dalam buku tu, ditulis riwayat Ibnu Majah ke, tetapi tak ditulis dalam buku tu sahih ke tidak, dia boleh bagi tahu. Tuan-tuan, hadis ni betul ada dalam sekian kitab sunan, betul daripada sahabat ini, tapi kedudukan dia tidak sahih. Kenapa, ikhwan? Ini meletakkan kita di tempat yang selamat dalam ilmu, dalam amal, dan membawa hati kita bersih menuju Allah Jalla wa'ala. Yang kesembilan, apakah wanita itu akan dapat, ikhwan? Iaitu Allah sebut pada suratul Baqarah ayat 251. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'duhum bi ba'd la fasadatil ardu. Seandainya Allah tidak menolak keburukan, kefasadatan, keganasan sebahagian umat manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rosaklah bumi ini. Apa dia, ikhwan? Dengan orang ini berjalan menuju Allah Ta'ala, maka Allah selamatkan dia daripada kerosakan dalam muka bumi. Kalau tidak, ikhwan, kita tak menuju Allah, kita akan termasuk satu daripada makhluk perosak yang merosakkan bumi ini. Allah katakan dalam surah Al-Hajj ayat 40, walaula daf'ullahi an-nasa ba'duhum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bay'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Allah kata, sekiranya Allah tidak menolak kerosakan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, Allah kata tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Kerana ada orang nak membawa diri dia kepada Allah, maka Allah menjadikan orang ini sebagai penyelamat. Ya ikhwan, sedikit kerosakan di bumi. Tapi kalau manusia, dia tidak kembali pada Allah, dia akan bawa banyak kerosakan. Kerosakan dalam agama, dalam akhlak, dalam bermacam-macam benda. Jadi seorang wanita itu, ikhwan, bila dia beristiqamah, dia akan dapat buah-buahan ini. Yang ke-10, dia akan dapat apa, ikhwan? Kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Ini, ikhwan, Allah Ta'ala janjikan untuk mereka pada 97 dalam surah An-Nahl. Allah kata, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah katakan, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik daripada laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang ke-10, wanita itu akan dapat apa? Hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Dan Allah akan bagi balasan di hari akhirat lebih baik daripada apa yang dia buat untuk Allah. Itulah Rabbul Alamin. Selalu bersifat demikian. Dia membalas kita jauh lebih baik daripada apa yang kita berbuat untuk dia. Surah Taha ayat 1, 2, 3. Allah menyebut, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Allah kata, barang siapa mengikut petunjuk aku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Subhanallah.
Ke-10 ini adalah hasil buah bagi seorang wanita yang bekerja keras menjaga diri dia, fikiran dia, emosi dia dengan 10 benda yang disebut di awal tadi. Maka dia akan dihiasi dengan 10 buah-buahan ini, hasil dia. Subhanallah ikhwan. Paling dahsyat surah ini ikhwan, surah Taha ayat 1, 2, 3. Allah kata, "Famanittaba'a hudaya." Siapa yang mengikut petunjuk aku, hudaya, petunjuk aku. Apa petunjuk Allah? Kalam Allah, petunjuk Allah. Kalam Rasul, petunjuk Allah. Sebab itu disebut wahyain. 2 wahyu. Satunya Al-Quran, satunya sunnah yang diberi pada Nabi itu. Dan Nabi kita menyebut, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang kamu tak akan sesat selama-lamanya selama kamu berpegang dengannya. Al-Quran dan sunnah Nabi. Maka Allah kata, "Famanittaba'a hudaya," siapa mengikut petunjuk aku ini, Allah kata, "Fala yadhillu wa la yashqa." Dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Allah ikhwan. Allah kata dia tak akan sesat kalau ikut Quran dan ikut sunnah. Bagaimana kita tuduh orang ikut Quran dan sunnah itu sesat? Kalau mukhalafahnya ialah yang tidak ikut Quran dan petunjuk Muhammad itulah yang tak betul. Bagaimana kita nak tunjuk dengan jari kita? Awak tak betul. Kenapa tak betul? Awak duk baca hadis-hadis yang sahih. Tak betul ikhwan. Fala yadhillu wa la yashqa. Tidak ada kesesatan dan tidak ada kecelakaan. Subhanallah ikhwan. Bekerjalah kita ikhwan. Wahai para wanita yang kita duk baca ini, bekerjalah kita, berjalanlah menuju Allah. Ikhwan, kemudiannya setelah menyebut 10 perkara ini, Mahram binti Saleh Al-Atiyah, dia menyebut pula kepada kita ikhwan, ini sebagai babnya akhir, dia menyebut 6 perkara sebagai perkara yang menjadi racun bagi wanita. Dia menyebut dengan pandangan dia lah, 6 perkara. Perkara ini akan melemahkan perjalanan wanita itu dalam mencari keredaan Allah, tuntut ilmu. Dia akan jadi lemah. 6 perkara ini sepatutnya dihindarkan. Maka apakah 6 perkara itu ikhwan? Apakah 6 perkara itu? 6 perkara itu ialah pada minggu akan datang. Minggu akan datang, punya akan datang. Sebab minggu akan datang, kita cutilah perkampungan sunnah. Minggu selepas itu. Jadi, kita akan tengok 6 perkara itu yang melemahkan hati wanita. Cuma kita tengok, adakah hati wanita saya jadi lemah? Adakah hati kita tak lemah? Sebenarnya dia juga pelemah hati semua orang. Tapi ini tertuju kepada wanita. InsyaAllah ikhwan, panjang umur, sihat badan, diizinkan oleh Allah, kita mencari ilmu ikhwan. Kita belajar ilmu. Dan saya nak tinggalkan sebagai akhirnya dengan perkataan ikhwan, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi. Maka belajarlah dengan siapa pun yang membawa petunjuk Muhammad, yang menerangkan petunjuk Muhammad, yang membawa kita duduk di atas dan berjalan petunjuk Muhammad, bukan ke kanan dan bukan ke kiri. Kita akan angkat petunjuk Muhammad mengatasi segala bimbingan yang ada dalam dunia. Semoga Allah berkati kita ikhwan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.